Kemudian yang keduanya, a'mal bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi kita beribadah dengan ibadah yang tak ada pada bulan lain. Contohnya sahur. Sahur ni mungkin ada lah puasa sunat, tapi lain tau. Lain. Ada orang kita ni cakap, saya memang jenis dia reptilia, mamalia, herbivore. Dia cakap jenis saya ni, saya tak sahur tapi saya okey je puasa. Ada tak orang cakap macam tu? Ada. Masalahnya bukan masalah kau okey tak okey, masalahnya Nabi suruh. Jadi bangun sahur, makan sahur, makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam hadis yang lain, sungguhnya Allah dan malaikat berselawat kata orang-orang yang bersahur. Dan hadis yang lain, jangan kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Hadis yang lain, walaupun hanya sebiji buah tamar. Jadi jangan tinggalkan. Standby buah tamar, buah bantal 3 biji, air mineral tepi bantal, sap tidur. Oh ya Allah, tak sempat ni, zap capai, kap keras, tergigit gigi palsu, salah rupanya, berlekuk gusi kawan tu. Aduh, lepas tu baru capai makan buah tamar dah masing-masing bercampur dengan darah tadi, darah gusi tadi. Allahu Akbar. Kan? Jangan salah teknikal. Kan? Tak adalah. Maknanya kita ambil pahala sunat tu. Ya? Kita disunatkan untuk melewatkan sahur, tapi bukan pukul 7.30. Itu breakfast. Kemudian tadarus, bacaan bersemak, seorang baca yang lain semak. Kemudian apa lagi? Berbuka puasa. Disunatkan mengawalkan berbuka, bukan pukul 4.30 tu high tea. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah malaka subna bika amanna wala sikaftarna birahmatika amaramin walhamdulillah alamin. Makan. Tapi bukan maksud makan dengan sesungguhnya. Kan? Makan sampai tersandar, kan? Oh, itulah. Jadi makna kata cepat. Nyanyian cepat ni kan lah, terlampau cepat sangat. Dia dengar bunyi mikrofon tu, boom. Pegang. Dan nak azan ni, pegang buah tamar, pegang. Bapak dia punya takwa lain macam bulan Ramadan. Pegang ni. Kita nak kejar yang paling awal di Teluk Intan ni. Absurd dia orang kita yang pertama di Teluk Intan. Rupanya testing, test semua. Testing. Dah talan dah habis makan buah tamar tu. Tu sendiri dah salah. Kau kata kelang kabut, ronganlah dulu sampai habis. Kan? Jadi kemudian apa lagi? Kemudian tarawih. Tak payah nak cepat. Adab ikut solat sunat tarawih, ikut daripada mula sampai habis. Ada orang, aku tak main 8, aku tu masjid negeri 20 imam Arab, lepas 8 rakaat dia witir sendiri kat belakang. Apa benda Adab ikut imam, ikut pada mula sampai habis. Ni ikut. Dah kau pilih imam tu, nak ikut sampai habis. Adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, pagak bersantun. Nampak tu? Main nampak yang budak ni, tapi tua dan pantun. Tapi tak adalah saja. Betul lah, adab ikut imam, ikut babi. Melainkan dia emergency, sakit perut, memulas perut. Yang heran tu, lepas 8 rakaat dia memulas. Hari-hari macam tu. Tak payahlah tentu. Kemudian apa lagi? Kemudian pada malam bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat istimewa, iaitu malam 7 likur. You go. Malam apa? Malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam kak, bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun lebih, 83.33333. 10 malam yang terakhir dikatakan bermulanya Al-Qadar itu adalah pada selepas maghrib sampai sebelum subuh. Jadi paling tidak jangan tinggal maghrib, isyak, tarawih, witir. Paling tidak. Dan sahur jangan tinggal. Malam Al-Qadar. Jangan kita risaukan sangat pasal tanda-tanda tu. Tapi saya tak dapat tanda. Itu rezeki lah. Ikutlah ikhtiar kita, usaha kita beribadah kan.
Tapi orang yang dapat Lailatul Qadar ni, dia tak akan cerita dengan orang. Malam tadi kan Lailatul Qadar, saya dia cerita dengan kawan ni, malam tadi kan, alhamdulillah lah rezeki aku. Aku tengok pokok tu depan mata aku, sujud weh. Allahu Akbar. Kawan-kawan dah hampa, oh ya, dah terlepas lah aku malam. Balik rumah tengok manja Perbanan Teluk Intan dah punggah pokok tu. Pokok tu tumbang, bukan sujud. Kan? Cubalah jangan terburu-buru kau nak tengok kan. Dia lain sebenarnya, lain. Dan kalau orang cerita pun dia akan cerita selepas beberapa bulan. Alhamdulillah sebenarnya aku nak cerita dengan kau. Aku dapat jumpa. Masa tu aku sejuk. Aku tengok macam mana bulan tu tak terang. Terang tak terang sangat, gelap pun tak gelap sangat. Macam tu. Dia tapi masa tu aku, alhamdulillah Allah bagi rezeki. Nampak lah contoh macam tu lah. Tak dapat tak apa, yang penting kita kejar. Kita tak nampak, kita kejar, maksudnya ibadah. Ada orang cakap malam 7 likur tu kau nyalakan pelita seluruh rumah kau tu, barulah malaikat nampak rumah kau. Kau ingat malaikat tu rabun macam kau, kata kan? Agak-agak lah kan? Dia sebenarnya tak salah nak pasang pelita, pasang lah, nak bagi cantik rumah, sudahlah. Tapi tak payahlah kait dengan malaikat tu kan? Jadi maknanya kita bedah bersungguh-sungguh. 10 malam terakhir Nana pula orang perempuan ni dia pakat 4-5 orang. Kita pakat 5 orang. Seorang bawa mihun, seorang bawa mi, seorang bawa telur, seorang bawa ni. Masak, malam keempat masak dapat 50 bekas. Hantar kat balai bomba. Malam esok hantar balai polis. Malam esok tu hantar rumah anak yatim. Malam esok tu hantar kat Mahat Tafiz. Malam esok tu hantar kat hospital. Malam esok tu hantar dekat ni, yang petugas dekat college community tu yang jaga tu, bagi. Takkan tak ada satu malam pun kita tak kena Lailatul Qadar. Mak kan? Macam tu je. Kan? Lepas tu jangan kita abaikan sahur tu. Kemudian seterusnya, qanaah, berpada dengan sedikit, jangan membazir. Sekarang ni bila PKP dah tak ada ni, dah bebas balik ni, ya Allah, takut tengok orang makan ni. Kat bazar Ramadan tu dia tawaf 7 kali tawaf. Nak survey mana, kemudian dia sa'i tu baru dia capai. Lain macam melontar tak habis-habis. Ada satu hotel tu dia buat iklan buffet Ramadan tu, kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. 7 buah negara, 33 jenis air dihidangkan. La ilaha illallah. Tu kalau minum air tu 33 jenis tu minum semua. Keluar pada hotel tu lupa nama dia bin siapa. 33 jenis air tu yang main-main. Jaga-jagalah, sebab menurut kajian yang dibuat oleh Southern Waste sebelum PKP dulu, setiap hari orang Malaysia yang berpuasa ni membuang kira-kira 17,000 tan, 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari. Dan sepanjang bulan Ramadan 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun diusik. Jangan bayar tu. Asyik tuan-tuan, orang Malaysia. Kalau beli makanan banyak-banyak, saya baru ni cerita dalam kuliah subuh, tipuan dunia, bawah tajuk betapa bodohnya manusia tu. Tahu tajuk tipuan dunia, tapi uraiannya betapa bodohnya manusia apabila dia gagal mengawal hawa nafsu dia. Contoh, hari ni dia beli roti john seorang sebatang, 5 ahli keluarga 5 batang roti john, 5 keping mutabak Singapura. Bayang mutabak Singapura beli kat Teluk Intan. Kemudian ada lamang mak, ada lamang pun beli juga. Beli pula yang tofu fah, lai cikang, beli semua. Air soya bean, tembikai. Lepas tu akhirnya makan tak habis. Itu belum bodoh lagi. Esoknya dia beli banyak tu juga, confirm bodoh. Macam tu lah. Jangan membazir. Ya, kerana membazir itu bersaudara dengan tahu saja tanya tadi kan, tahu syaitan. Surah Al-A'raf ayat yang ke-27. Jadi jangan kita membazir, jangan kita membazir. Kalau kita tengok tak habis, tak apa, mana besok kurangan. Melainkan beli banyak kat bazar Ramadan sebab niat nak sedekah, tak apa. Tapi sedekah mesti sebelum berbuka puasa. Selepas berbuka puasa itu pelupusan sisa pepejal. Dia tak habis bagi kat orang. Saya dah buat kajian tu, saya tengok bila makanan, contoh karipap yang sama,
Satu, kita bawa sebelum berbuka bagi kat masjid, dengan lepas tu ada kat rumah kita yang tak ambil karipap yang sama, bawa selepas. Cuba bandingkan, memang berbeza. Kuasa Allah. Kusam karipap yang bagi selepas berbuka tu. Kau bagi kat orang benda yang kau tak nak, reject. Macam tu lah. Walaupun grup more kan membelasah benda tu sama je, kan? Tapi maknanya kalau nak bersedekah, sedekah yang aulanya sebelum berbuka. Yang aula, mana yang lebih baik. Ada orang tanya saya tu, Ustaz, kalau saya kerja dekat Selangor tapi kampung saya kat Johor, mana yang lebih afdal untuk saya bayar zakat? Kat Johor ke Selangor? Saya kata bayarlah kat Selangor. Kau jual kat Selangor, tak boleh ke saya bayar kat Johor? Tadi kau tanya afdal. Kadang orang tanya pelik itulah, kan? Suka hati kau lah nak bayar kat mana, tapi kau tanya afdal, bayarlah kat Selangor tempat kerja, kan? Okey. Dan kemudian yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Hendaklah kita berusaha untuk bersedia untuk hari kebangkitan. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah beritahu hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang diusahakannya untuk hari esok, iaitu Yaumal Akhir, hari akhirat. Dan saya tutup penentu dengan surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Surah Asy-Syura ayat 20, Allah beritahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat. Atau kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Mana nak? Kejarlah akhirat. Malahan apa yang kita amalkan pada bulan Ramadan, kalau kita teruskan sampai bulan seterusnya, kalau mati, itulah insurans kita dalam kubur. Malaikat nak pukul kepala kita dalam kubur. Jangan kata malaikat satu lagi. Kenapa? Dia ni rajin mengaji, dia ni rajin berzikir. Betul tak belum puasa kita rajin mengaji? Alhamdulillah, join tadarus. Oh, kalau tak boleh pukul kepala, jom kita pukul perut dia. Jangan. Kenapa pula? Kerana dia ni rajin puasa sunat. Teruskan puasa sunat, sambung. Jangan berhenti dengan puasa Ramadan saja. Kalau macam tu tak boleh pukul kepala, tak boleh pukul perut, kita bantai kaki dia. Oh, nak bantai kaki dia, jangan. Kenapa pula? Kerana dia ni rajin qiyam al-lail, bangun malam beribadah kepada Allah. Kan kita dah biasa, dah lazim pada bulan Ramadan kita bangun awal sebab nak siapkan sahur. Kan mungkin kita semayang dulu, semayang sunat 2 rakaat. Ingat qiyamul lail ni bangun malam, maksud dia bangun beribadah. Bangun kencing tidur balik tak kira. Kalau dia macam tu tiap-tiap malam jam mulai awal tu, nyap kencing, rajin betul dia bangun, kan? Tak, dia mesti bangun dan beribadah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukup cakap tu. Saya faham keresahannya tu, kan? Jadi insya-Allah, kan, insya-Allah kita akan buat lagi. Nanti insya-Allah ada tajuk yang belum sempat share tadi. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun jangan kita lepaskan peluang. Beribadahlah dengan sesungguhnya. Nabi kan dalam satu riwayat yang Nabi naik ke atas mimbar tu, Nabi sebut amin, amin, amin. Sahabat tanya, kenapa kau sebut amin ya Rasulullah? Aku tak nampak pun ada yang berdoa. Sungguhnya aku dengar malaikat Jibril berdoa, maka aku amin kan. Salah satu pada doa tu, celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Apa-apa pun bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja pada saya. Dan saya maklumkan di mana belakang di belakang sana ada satu meja ajaib. Meja ajaib tu ada barang. Barang tu bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Akannya main sahur buat balik, kan? Dia ada apa? Dia ada kuih semprit dah habis Dia tak ada kuih semprit. Ada ni, ada susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu. Alhamdulillah, pertama susu kambing tu dia tak ada bau sebab dia bukan pakai kambing Teluk Intan. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk orang yang gastrik, GERD, pedih hulu hati. Minum pagi sekali cukup, InsyaAllah sampai petang. Yang jemaah umrah itu, dia minum, alhamdulillah dia buat kerja, dia sa'i, dia tawaf semua.
perut dia tak masuk angin sampai berbuka. Dan kemudian dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Baik. Untuk orang perempuan mengandung, elok supaya baby ni nak elakkan jaundice, demam kuning. Perempuan yang hormon merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, boleh amalkan. Tapi mana dah tak ada tu tak salah, cari dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik rezeki. Ya, kemudian begitu juga satu lagi saya bawa kurma special. Kurma ni kurma safawi, kurma maryami, kurma ajwa alia. Ketiga-tiga kurma ni adalah merupakan tuaian yang terbaru. Sedap sangat rasa dia. Sebab dia baru tuai dan kemudian dia terus packing di Madinah, terus bawa kemari. Bukan ke tu dalam mana bawa ke Malaysia lah. Jadi siapa yang beli, saya minta tolong, siapa yang beli tolong WhatsApp dekat nombor yang ada tu. WhatsApp nama, alamat, nombor telefon. Sebab 5 hari bulan Mei ni dia akan buat cabutan bertuah. 10 pemenang akan dapat RM1,000 dan 2 pemenang akan dapat tiket umrah percuma daripada syarikat Harmony Travel. Manalah tahu rezeki kan. Cubalah dalam beli buah kurma, beli yang kotak kecil tu pun tak apa kan. Ni bukan promote, lebih kurang. Siapa yang tak bawa duit tak apa, ambil dulu, transfer kemudian. Ditakdirkanlah sampai rumah hilang ingatan, nak buat macam mana, redha je lah tuan-tuan. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Lebih kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.